Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini, minggu ini dah minggu ke-26 insyaAllah. Okey, saya harap awak dapat jaga diri semua. Okey, jangan nak merayap dekat luar, duduk kat rumah, buat ulang kaji. Okey, kita tak tahu lagi macam mana dengan keadaan pandemik sekarang ni. Mungkin kita akan sambunglah sampai bulan 10 tu pun form 5 je yang bersekolah. Okey, awak ni mungkin tahun ni memang tak bersekolah lah. Tahun depan dah naik form 4. So nak tak nak memang awak kena buat ulang kaji sendiri. Okey, so hari ni kita akan sambung modul. Okey, modul awak, saya harap awak dah ready dengan modul awak. Buka modul awak muka surat 14. Okey, hari tu saya suruh awak siapkan modul ni sampai muka surat 15. Okey, yang dah hantar pada saya baru 2 orang. Okey, baru 2 orang. Saya harap awak boleh siapkan dan tunjukkan pada saya. Okey, ini muka surat 14. Okey, dalam modul. So nanti yang ni saya dah berikan dalam contoh folio RBT. Okey, ikut je yang saya dah tanda ni. Ni yang contoh yang saya bagi. Okey, jadual kerja. Okey, mula-mula pelanggan, penerangan keperluan pelanggan kepada ni minggu yang pertama. Okey, saya dah bagi tahu hari tu. Okey, kajian ini pun semuanya saya dah ni. So awak tanda sahaja ikut contoh ini. Contoh ini saya dah berikan pada awak. Dah lama dah saya ni. Nanti saya attach balik. Okey, saya takut awak lupa. Okey, seterusnya sepatutnya sampai minggu lepas awak dah hantar sampai senarai bahan dan alatan. Okey, awak senaraikan bahan itu. Kita tengok buku teks sekejap. Okey, kita tengok buku teks. Okey, siapa yang tak ada buku teks boleh tengoklah yang saya tunjukkan ni. Okey. Tak ada pula. Tak apa. Okey, tapi saya nak nyatakan pada awak dalam muka surat 15, okey, dalam muka surat 15, senarai bahan dan alatan. Okey, bahan-bahan apa yang awak gunakan? Okey, bahan apa yang awak gunakan? Kita tengok kepada lakaran kejap. Okey, kalau tengok kepada lakaran ceraian ini, okey, penutup atas motor ini semua adalah bahan. Okey, ini adalah bahan. Okey, awak nak gunakan apa? Kalau awak nak gunakan kayu, awak tulis kayu. Okey, ini bahan. Okay, tengok kepada lakaran bermaklumat. Ni bahan. Span tebal. Okey, siapa yang buat pemadam papan hitam, papan putih tu, dia mesti menggunakan span. Lepas tu mungkin dia menggunakan kayu. Okey, bateri, motor AT, switch tekan. Okey, set gear untuk bagi dia berpusing kan. Okey, kemudian pemegang bateri. Bolehlah awak nak salin balik bahan ni pun sama. Sama je ni macam penggilap kasut magic ni. Okey, cuma awak menggunakan, awak nak buat pemadam papan putih. Dan ada juga yang nak buat pencuci muka kan, berus pencuci muka kan. Saya rasa hari tu siapa yang nak buat hari tu? Nazirah Hazira Husna nak buat dengan Dina. Betul ke? Yang nak buat facial, apa ni? Tu spa muka yang pakai elektronik. Kan awak kan yang nak buat kan? Saya dengan Dina. Awak dengan Dina. So nak gunakan macam ni pun boleh juga. Okey. Nak buat bentuk macam ni kan. Tapi awak gunakan kayu. Kalau tak nak gunakan kayu, kayu kan susah nak dapat kan. Okey, awak boleh gunakan apa ni yang pipe PVC tu kan. Ingat tak yang saya cakap hari tu? Okey, ada juga yang nak buat berus basuh pinggan, betul tak? Berus basuh pinggan pun boleh juga buat bentuk macam ni. Tapi saya tak naklah terhad kepada bentuk macam ni. Awak boleh gunakan buat bentuk lain, bentuk bulat boleh, apa-apalah bergantung pada awak. So yang ini dia gunakan kayu. Kalau awak tak nak guna kayu, awak nak gunakan plastik pun boleh, botol mineral boleh, penutup botol dia punya apa ni yang belakang botol mineral tu pun boleh.
Bergantung pada awak. Okey, itu adalah bahan. Okey, itu adalah bahan. Kalau alatan ini, so awak nak guna alatan apa? Awak nak kena guna tukul ke, awak perlukan gergaji ke, awak perlukan gunting ke. Okey, itu adalah alatan. Okey, so saya rasa barang yang awak guna ni tak adalah perlukan tukul. Kalau awak guna kayu, mungkin awak perlukan gergaji. Tapi saya taklah suggest nak awak pakai kayu. Awak cari guna yang cari barang yang senang dapat kat rumah awak. Okey, bagi saya mungkin botol mineral tu boleh digunakan juga. Okey, botol mineral tu awak gunting kan. Boleh dijadikan sebagai pemegang dia. Okey, kalau tak boleh guna botol mineral, botol bedak ke, okey, botol kreatif lah, kena kreatif. Okey, gunakan bahan yang ada di dalam rumah sahaja. Okey, tak perlu nak susah-susah nak suruh ayah awak pergi cari kayu. Okey, so alatan dia adalah mungkin awak gunakan alatannya adalah gunting. So nanti bila dekat bengkel nanti kalau kita dah bersemuka alatan yang lain mungkin awak nak lekat-lekat benda ni mungkin awak perlukan hot glue gun. Okey, tahu tak hot glue gun tu apa? Tahu tak hot glue gun? Tahu. Okey, untuk awak nak lekatkan bateri motor 80 switch tekan tutup. Okey. So, kalau kita dah siap modul ni, mungkin awak boleh buat dulu rangka dia. Okey, awak gunakan bahan yang ada di rumah, awak buat dulu. So, bateri motor 80, switch tekan tutup ini kita boleh buat bila bersemuka nanti. Okey, kalau tak ada bersemuka tak apalah, awak buat dulu dia punya produk ini. Okey, awak buat dulu mana yang ada. Okey. So itu adalah alatan. So awak faham alatan tu apa? Okey. Seterusnya untuk hari ini kita akan masuk pengurusan kewangan. Okey, dalam modul awak muka surat 16. Okey, buka buku buka modul. Okey, buka modul. Okey, muka surat 16. Okey. Tengok kat situ pengiraan kos. Okey, kos bahan. Okey, bahan-bahan apa yang awak ada. Okey, awak tulislah kat situ kuantiti dia berapa. Okey, kuantiti dia awak perlukan berapa. Awak perlukan 2 ke 3 ke 4 ke. Okey, nyatakan harga seunit. Okey, kalau gunakan botol mineral, harga seunit berapa? RM1, RM2. Okey. So awak boleh survey, boleh google dekat internet berapa harga barang. Okey, span. Kalau gunakan span, okey, yang bahan ni awak senaraikan saja. Okey, kita tengok kat sini ada tak dekat dalam buku teks. Okey, ni yang senarai bahan ni. Awak senaraikan je bahan. Yang tadi tu awak salin balik. Okey, awak salin balik bahan, awak tuliskan kuantiti dia berapa. Okey, kos seunit, okey, dan berapa. Kalau awak perlukan botol mineral yang banyak untuk tebal, untuk bagi dia tebal, untuk kukuh, mungkin awak perlukan 2-3 botol mineral. Okey, untuk awak bukan nak gunakan botol mineral keseluruhan kan, awak nak gunting, mungkin awak nak gunakan dia punya bontot dia sahaja ke, ataupun awak kalau nak buat panjang, perlukan 2-3 botol mineral. Tengoklah macam mana. Okay, mesti kreatif. Tengok dekat Google, dekat YouTube. Okay, nanti saya boleh share lah. Okay, kalau saya jumpa saya akan share pada awak nanti. So, kos seunit dia, okay, berapa? RM1. Okay, RM1 darab dengan berapa ringgit? RM1 darab dengan berapa botol? Lepas tu dapatlah jumlah dia. Okay. So bahan-bahan yang lain macam span. Span mungkin awak pakai satu je. Okay, kuantiti satu span. Okay, awak nak beli satu ke awak beli sepaket? Okay, kalau sepaket tu mungkin RM2 kan? Okay, so kira berapa dia punya kos dan bahan dia. Okay, kemudian itu kita dah dapatkan jumlah. Okay, kalau contoh kepada kat sini tengok plaster of Paris 2 kilo. Bila kita nak beli yang macam ni, yang dalam contoh yang saya bagi ni, dia nak buat beg dengan butang.
Okey, butang dia gunakan plaster of Paris. Okey, plaster of Paris dia tak boleh beli sikit-sikit. So dia beli 2 kilo. Sebab itulah kena harga yang banyak, harga yang ni. Kalau macam awak beli span tadi, kalau awak beli span tak boleh beli span satu. Mungkin awak beli span yang sepaket tu. Sepaket tu ada berapa? Ada 3. 3 RM2 kan? So awak tulis kat sini sepaket, satu paket. Satu paket RM2. So tulislah span kat situ. Kalau tengok kepada contoh kat sini, dia lain lah bahan dia. Okey, macam ni dia nak buat bag tadi. Siapa ada yang ada idea nak buat bag, bolehlah tiru kat sini Okey, kain canvas. Kain canvas ni awak tak beli kain. Selalunya awak pakai recycle. Awak boleh guna seluar yang dah tak pakai kan. Tapi bolehlah bajet-bajet. Okey, 1 meter tu berapa ringgit. So kain tu awak pakai berapa meter. Okey. Benang. Okey, ini adalah contoh. So dapat jumlah. Okey, darabkan dengan harga seunit awak akan dapat jumlah. Okey. Dan kemudian kita tengok pengiraan kos upah. Okey, dalam exam keluar soalan macam ni dan saya harap awak bolehlah mengira sebab kita tak tahu masa form 4 nanti awak dapat masuk kelas mana. Kalau dapat kelas account, awak kena pandai juga mengira macam ni. Kalau awak masuk kelas perniagaan pun awak kena pandai mengira juga. Okey. So kos upah. Okey, kos upah. Kalau tengok kepada modul awak, kos overhead dulu. Okey, kos overhead. Okey, kita tengok kat situ kos sebulan dia berapa. Okey, awak tiru je dalam contoh yang saya berikan ni. Okey, bil elektrik dia berapa, bil air dia berapa, bil telefon. Pakai telefon tak? Kalau pakai telefon, berapa ringgit yang digunakan. Okey, itu kos overhead. Okey, awak tiru je daripada yang ni. Okey, tiru je daripada contoh folio RBT yang saya bagi. Okey, kemudian kos upah. Okey, kos upah muka surat 17 dalam modul awak. Okey, dalam modul awak ada kos upah. So, kos upah awak tengok kat situ. Bilangan pekerja 2 orang. Awak salin je daripada sini. Okey, awak salin saja daripada contoh folio RBT yang saya dah berikan. Okey, pengiraan kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran adalah campurkan kesemuanya. Kos bahan, kos upah dan kos overhead. Awak campurkan bahan, upah dan overhead. Muka surat 17. So kos overhead tadi dah dapat RM22. Kos upah RM500. Kos bahan berapa ringgit? 1660. Okey, ini bergantunglah. Sebab itu dia buat tulisan merah ni. Sebenarnya bergantung kepada awak. Awak nak buat produk apa nanti. Okey, so kos pengeluaran adalah penambahan kos bahan tambah kos upah tambah dengan kos overhead. Okey, so awak dapat satu nilai RM218. Okey, so dah dapat kat situ. Kemudian kita tengok kos jualan. Okey, apa dia kos jualan? Kos pengeluaran seunit. Okey, tambah dengan peratus keuntungan. Okey, so nak dapatkan kos pengeluaran seunit. Ini masih lagi dalam muka surat 17 modul awak. Modul, buka tak modul tu dengan awak? Buka. Okey. Okey, awak tengok dekat kos jualan tu ada kos pengeluaran seunit. Macam mana nak dapatkan kos pengeluaran seunit? Okey. So 2182 ni bahagikan dengan berapa produk yang awak buat. Okey, so kena bahagi. So kat sini kita tengok dia bahagikan. Okey, sebenarnya ni bahagi 100. Okey, dia bahagi dengan 100. Okey, semua kena bahagi dengan 100. Awak pun kena bahagi dengan 100. Sebab kita buat bukannya buat satu, kita buat banyak-banyak. Okey. So kita buat so kita dapat RM21.82 sebenarnya RM21.82. Tengok nak dapatkan kos seunit produk. So dekat contoh folio RBT ini dah tunjukkan dah macam mana pengiraan dia. Ini adalah RM21.82 Tapi kita tak boleh nak kira 82 sen tu macam mana.
So kita genapkan kepada RM21.85. Okay. Sebab 2 sen tu macam mana kita nak bagi dia 1 sen, 2 sen. So kita genapkan dia kepada RM21.85. Okay, kita mesti bahagikan dengan 100. So nak dapatkan kos jualan, kos pengeluaran tambah dengan keuntungan. Keuntungan mestilah kita nak keuntungan 100%. So kita darab. Okay. Okay, kemudian keuntungan dia. Okay, hitungkan berapa keuntungan yang diperolehi. Okay, kos jualan tolak dengan kos pengeluaran. So nanti awak darab macam biasalah. Okay, tengok contoh tengok contoh contoh yang dalam contoh folio RBT. Okay, boleh? So yang ni abaikanlah sebab tak ada dalam modul kita. Okay, langkah-langkah penghasilan produk. Okay, langkah-langkah penghasilan produk. So yang ni awak buatlah. Macam mana? Mula-mula awak nak buat apa? Mestilah kita mengukur kan? Tengok kepada muka surat 18. Okay, tengok muka surat 18. Okay, langkah yang pertama mestilah awak mengukur. Betul tak? Bila dah ukur, apa yang awak perlu buat? Okay, bergantung kepada apa yang awak nak buat nanti. Okay, so langkah yang kedua adalah membina. Okay, so kita tengoklah macam mana. Tengok kepada langkah-langkah yang awak nak buat nanti. Okay. Okay, so sampai muka surat 18 sahaja untuk minggu ini. So awak cuba buat. Okay, nanti dah siap boleh tunjukkan kepada saya. Okay, so yang muka surat 18 tu kalau awak nak tiru yang dalam buku teks pun tak ada masalah. Tapi janganlah. Maaf cikgu, tadi phone lag. Terkeluar tadi. Okay. So tak apa, nanti awak tengok balik video yang Meet ni saya dah record kan, nanti saya share dekat dalam group. Okay, so muka surat 18 tu penghasilan produk. Okay, awak nak tiru balik ayat ni pun tak ada masalah. Tapi ukur dan tanda ukuran pada kayu dan MDF. Pada kayu dan MDF. Kalau awak tak pakai kayu, maksudnya ukur dan tandakan ukuran pada botol mineral. Ukur dan tandakan ukuran pada pipe PVC. Okay, bergantung kepada apa yang awak nak buat nanti. Okay. Membina dan mencantum bahagian produk. Okey, langkah yang kedua. Okey, sapu komponen produk dengan glue. Memang awak kena lekatkan dengan glue kan? Betul tak? Okey. Kemudian last sekali adalah membuat kemasan. Okey. So awak tulislah langkah-langkah tu di muka surat 18. So minggu ini siapkan sampai muka surat 18. So sepatutnya minggu lepas siapkan muka surat 15. Minggu ini adalah muka surat 16, 17 dan 18. Okey, so boleh tak? Faham tak setakat ni? Faham cikgu, faham. Boleh. Okey, cuba buat nanti dan hantar pada saya. Okey, saya tunggu sampai next class. Saya tunggu sampai hari Selasa minggu hadapan. Okey, boleh ke? Okey, jangan lupa tanda kehadiran untuk hari ini. Okey, setakat itu sahaja kelas kita hari ini. Saya tak nak lama-lama. Nanti awak pun ada kelas lain. Data awak pun nanti nak kena banyak data guna kan. Okey, so kita akan tamatkan kelas kita hari ini. Okey, terima kasih semua kerana hadir kelas saya. Okey. Terima kasih cikgu.